Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today saya nak berkongsi sedikit tentang macam mana kita nak cari RE, Rare Earth Transition, dalam kita punya sampel kalau kita letak Rare Earth dalam kita punya sampel. So dia punya excitation of RE tu kita nak cari dekat kita punya UV spectra. So saya pakai Origin software lah. So kalau contoh regarding your sample is glass or ceramic or polymer, lepas tu you letak contohnya kamu letak RE transition dan dalam previous literature bagi tahu, okay, so contohnya erbium ada 7 peak. So nak cari kat mana, macam mana kita nak cari? Okay, so first sekali kena buat measurement UV-Vis lah. So ni saya dah dapat dari UV-Vis. So kita nak tengok dulu macam mana graf dia with increasing wavelength, macam mana dia punya absorbance dia. So plot graph scatter. Okay, so nampak ni adalah dia punya graf dia. Okay, so macam mana kita nak tentukan rate transition or tak? So first kita kena define dulu. Kita ada UV punya range dalam kita punya EM, electromagnetic wave. Dia ada UV punya region, dia ada Vis punya region. So UV punya region ni fokus kepada absorption edge punya parameter, contoh macam optical band gap, Rybak energy and etc, reflective index dan etc. But untuk RE or rate transition, so kita akan fokus pada visible range and also near infrared range. Okay, wavelength visible daripada 400 ni sampai kepada 1700. Okay. So kalau kita nak bagi mudah sikit, mungkin kita boleh buang dulu mana tak berkenan. So kita expect sampai 400 lah. 400 tak visible wavelength range. Okay, so 400. Okay, so buang. Okay. So daripada sini kita dah ada maklumat daripada visible wavelength sampai kepada NIR. So ni je lah, tinggal ni je lah yang absorption edge ni dah tak ada. So macam mana kita nak dapatkan peak dia? So senang je, kita gunakan peak analyzer. Okay, so nampak ni. So kita cari pada analysis. Peak analyzer nampak ni, peak analyzer. Okay. So tekan je. Okay, so nampak peak analyzer sini. So kalau kita tengok betul-betul, okay, saya besarkan sikit lah bagi nampak sikit kot mungkin. So kat sini dia ada start daripada define goal. So kita nak cari peak lah, find peak. Also okay, dia kita boleh nak find peak. Okay, kita boleh juga nak buat integrate peak. Okay, dia define dia ikut kita lah, kita nak function untuk apa. Tapi seeloknya macam kita daripada mula sampai habis lah. So kita letak find peak lah. So next. So baseline model, baseline kita boleh ikut kita nak define macam mana. So kalau constant ni dia akan letak sendirilah constant macam straight line. Tapi contohnya saya nak check boleh tak kalau kita nak tengok dia punya peak tu, kita nak bagi dia macam, sebab kita tak tahu sama ada kita punya result tu betul-betul straight line horizontal atau tak. So kita nak tengok dulu, kita pergi user define. So kita pergi cari find. Okay, nampak tak ada anchor ni. So ni dia tetapkanlah kita punya kita punya tempat yang rasa kita boleh jadikan dia sebagai anchor untuk kita define baseline tu. Tapi kalau tengok sini macam terlebih-lebih kan, sini kat sini ada, sepatutnya sini betul lah ni, sini. Lepas tu sini tak betul lah ni. So kita buang je lah. Yang ni kita buang.
So apa yang kita boleh buat adalah kita enable, kita modify. Okay, ni buang, nampak macam tak betul, ni pun macam tak betul, ni pun tak betul, ni pun tak betul. Okay, ni tak sini dah betul. So kita tinggal tambah je yang kita rasa macam betul. Berdasarkan mata kasar kita lah. So saya rasa mungkin kat sini kot. So sini, lepas tu dia macam naik sikit kan. So mungkin dekat sini, macam naik sikit kat sini. Lepas tu handle kat sini. Kat sini, kat sini. Okay, so nampak macam dia kita boleh create satu macam floor lah, lantai dia. Nampak. Okay. So okay, dah jelas dah. So kita pergi pada next. Okay, and then ni create baseline. Okay, tak ambil lagi baseline. Okay, subtract. Now, okay, dia akan dapat macam ni. Ni pick kita lah. Tapi nampak macam tak cantik kan? Kita undo balik. So auto subtract. Oh, tak cantik juga. Okay, auto rescale lah, auto subtract. Cuba try. Cantik. So macam auto subtract and auto rescale lah. So nampak tadi yang macam straight, macam bengkok tadi tu boleh jadi straight. Dia kena macam ada bengkok tu, dah jadi straight balik dah. Okay. So next. So kita pergi pada cari peak. Okay, kalau tengok sini dia auto ni, dia dapat jumpa peak 2 je. So kita boleh try adjust. Okay, contohnya kita, okay, ni dah adjust kat sini. Positif, okay, circular derivative, quadratic sine with key gole. Okay, kita cuba try find tu. Dapat apa? So dapat 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So kita dapat 5. Tapi contohnya dalam literature kita jumpa, kita patut jumpa dekat tempat lain juga. Contoh saya nampak ni patutnya ada peak ni. Ni pun ada peak patutnya. Tapi dia tak define. So kita boleh tambah. Tak add sini. So kita rasa mungkin kat sini ada peak kan. Tambah je lah add. Tambah sini. Okay. So done. So jumpa 7. So kat sini kita boleh define lah. So 7 ni adalah 7. So dalam kes saya ni adalah erbium peak. Okay. So siap. Finish. So kita dah boleh terus jumpa peak untuk RE transition. Pergi pada graf tadi tengok. Hilang. Tadi ke? Ni peak center, sorry. Ni nampak. Ada. So peak center dia ada pada 489, 523, 653, 1492, 1534, 979, 799. So kita jumpa 7 peak erbium yang saya nak lah. Kalau mau contoh macam saya tak pasti kalau macam europium ke ataupun holmium ke berapa peak. Tapi kita dah jumpa dia punya peak tu kat mana, berapa nanometer, 489 nanometer ni, dengan dia punya peak apa namanya, Y dia ni absorbance dia, berapa nilai dia. Ni 0.07, ni absorbance dia 0.15. Okay. So ni yang berdasarkan yang saya faham lah dan belajar juga. Okay, so kalau ada apa-apa yang boleh diperbaiki, boleh komen. Terima kasih. Assalamualaikum.